Video kali ni kita nak cerita kenapa WWE pergi buang Jeff Hardy. Video yang korang tengok sekarang ni adalah video premier. Jadi kalau korang tengok dekat ruangan chat ada butang $, tu, korang bolehlah donate channel Hazwan Shah Wrestling ni by hantar super chat ataupun super sticker. Dan dekat kesempatan ni juga aku nak shout out to Prism Plus sebab hantar dekat aku diorang punya monitor X270 Pro. Monitor yang Prism Plus hantar kat aku ni, dia punya resolution 2K 1440p, ada refresh rate 144Hz dan ramai puji Prism Plus punya monitor ni sebab warna yang dia display kan dekat monitor dia memang cantik sebab dia ada 120 sRGB. Respon time pun 1 milisecond je. Kalau korang nak tengok aku bercerita lebih pasal monitor Prism Plus X270 ni, make sure korang dah pun subscribe channel aku yang satu lagi, channel Hazwan Shah Bebe. Aku akan buat unboxing ke sembang pasal monitor ni dekat situ dan juga Abu Git Studios. Okay, kita letak bawah. Okay, aku terlupa pula. Tadi monitor yang Prism Plus hantar kat aku tu, spek dah power kan? Korang pergi dekat ruangan description, aku ada letak link Shopee yang bawa korang ke page yang jual monitor ni. Korang tengoklah harga monitor ni. Spek dah power, harga macam tu, confirm korang terkejut. Soal kisahnya hari Khamis tengah malam, kira masuk Jumaat lah. Boleh kata malam Jumaat. Malam Jumaat, aku ke dapur nak buat Maggi. Lepas tu buka Twitter, tengok Sean Ross daripada Fightful. Dia ada tweet bagi tahu yang WWE dah pun lepaskan Jeff Hardy. Time tu aku macam, babe, serius lah? Jeff Hardy kot? Semua orang duk tunggu dia nak jadi WWE Champion. Lepas tu aku scroll lagi. Aku tengok lah kalau ada superstar lain selain daripada Jeff Hardy ni dilepaskan juga. Tapi enggak ada. Jeff Hardy seorang je. And then aku share lah news tu dekat aku punya IG story. Kalau korang tak follow lagi IG aku, tak tahu aku nak kata apa. Dan pagi tadi, Jumaat pagi, aku dah pun up berita pasal ni dekat Instagram aku yang pasal wrestling, iaitu Instagram Berita WWE 2.0. Yang tu pun kalau korang tak follow lagi, tak tahu aku nak kata apa. So bila WWE lepaskan Jeff Hardy seorang je, aku rasa macam ada something yang tak kena lah kat sini. Kenapa Jeff Hardy seorang je? Kenapa tak banyak superstar macam yang dah beberapa kali kita nampak macam sebelum ni kan? Kalau lepaskan tu je mesti ada beberapa nama, bukan seorang. Tak silap aku Bray Wyatt je kot yang seorang, tapi selebihnya semua memang ramai lah kan. Tapi kali ni Jeff Hardy je. And then aku pun teringat yang baru-baru ni dekat live event dekat Edinburgh, diorang punya Edinburgh, aku tak tahulah sebutan tu betul tak, tapi dekat Edinburgh tu live event, bukan Raw ke Smackdown, live event yang diorang pergi tour kat semua negara, negeri ke apa ke. Jeff Hardy dia ada geng dengan Drew McIntyre dan juga Xavier Woods lawan dengan The Bloodline. Dalam match tu dia macam ada kena squash kejap, and then bila dia dapat hot tag dekat Drew McIntyre, tak silap aku, dia tiba-tiba dibawa oleh pengawal keluar daripada venue tu lah. Time tu ramai suspek masalah injury, masalah kecederaan. So itu je lah, ingat tak ada apa-apa. Sampailah pula dapat news pasal Jeff Hardy dilepaskan ni, dan jadi lagi fishy lah. Until lah Sean Ross daripada Fightful bagi tahu yang dia dapat sumber bagi tahu yang Jeff Hardy ni, aku rasa ramai tahu yang dia ada beberapa sejarah yang mungkin tak berapa cantik lah kan, dengan pengambilan substance yang tak patut diambil. Tapi kali ni dia lebih kurang juga, cumanya benda yang lain, which is ada apa ni lah, WWE cuba offer pada Jeff Hardy ni macam ni lah, diorang nak tolong Jeff Hardy ke pemulihan daripada segi ketagihan alkohol, minum minuman keras lah, sebab Jeff Hardy macam tak boleh nak kontrol benda tu. Jadi Jeff Hardy tolak tawaran WWE yang cuba nak bantu dia tu. Lepas daripada tu, itulah kita dapat news yang WWE lepaskan Jeff Hardy. Jadi kat sini selalu orang akan tibai WWE bengong lah pergi lepaskan superstar banyak gila macam ni kan, superstar ni dah lah best apa semua. Lagi-lagi Jeff Hardy ni pun kalau orang tak tahu cerita pun confirm dah best WWE dah, dia patut jadi WWE champion, tak dipakai dengan baik apa semua. Ya betul semua benda tu, tapi
kat sini aku tak rasa kita patut salahkan WWE lah kalau Jeff Hardy sendiri yang kalau news ni betul lah kalau Jeff Hardy sendiri yang tak ada rasa nak memperbaiki diri ke apa ke, aku rasa actually it's a good move by WWE lah kan, sebab WWE dah cuba mungkin nak bagi dia masa apa semua dan pergi ke rehab tapi dia tak mau. So dan aku rasa WWE dah did a good job kat sini dengan nak membantu Jeff Hardy ni. Tapi Jeff Hardy sendiri yang tak nak bantu diri sendiri. Ini kalau cerita yang aku dapat daripada Sean Ross, dan Sean Ross ni dapat cerita daripada entah siapa tak. Tapi Fightful kot, selalu je ada apa insight punya source kan. So kalau cerita ni betul, itulah. Aku rasa dekat sini jangan nak blame WWE ke apa ke. Nak blame yang lepas-lepas punya, lepaskan superstar tu semua boleh kan. Tapi nak blame yang Jeff Hardy ni, aku rasa WWE dah did a good job untuk nak bantu Jeff Hardy. Lagi sekali, kita tinggal kena harap Jeff Hardy itu yang bantu diri dia sendirilah. Dan kes macam ni sebenarnya, kalau boleh pasal ketagihan alkohol ni semua, aku tak nak mention sangat lah sebab ini aib orang kan. Dan nak tak nak Jeff Hardy itu pun manusia. So, tak perlu nak cerita banyak kenapa dia boleh jadi macam tu ke apa ke. Kita dah tahu sebab kenapa dia dilepaskan. Aku rasa cukup sekadar tu. Dan aku rasa benda ni pun bukan satu benda yang nak kata apa rare ke apa ke, sebab dekat AEW pun kita tahu sekarang ni kita tak nampak Jon Moxley ataupun Dean Ambrose dekat AEW atas masalah yang sama. Jon Moxley ni pergi ke rehab ataupun pusat pemulihan sebab ada ketagihan alkohol lah. Jadi dekat situ yang bagusnya at least AEW nak bantu Jon Moxley, dan dalam masa yang sama Jon Moxley pun ada rasa nak bantu diri sendiri. Kita kat sini okey lah, kita support Jon Moxley, dan dalam masa yang sama walaupun Jeff Hardy kita fikir tak nak bantu diri dia sendiri ke apa ke, kita tak tahu sebenarnya apa agenda Jeff kan. Mungkin dia sebenarnya nak je bantu diri dia sendiri, mungkin bukan melalui WWE sebab mungkin dia ada rasa sebersalah dan menyusahkan WWE, ataupun mungkin dia ada agenda lain. Bila dah dilepaskan boleh pergi ke AEW, dalam masa yang sama dia akan bantu diri dia sendiri juga. Yang paling penting kat sini, tak kisahlah mana dia pergi lepas ni kan, WWE ke AEW ke, yang paling penting itulah, kita harapkan Jeff Hardy jadi someone yang lebih baik, boleh tinggalkan benda-benda yang macam apa tak elok untuk kesihatan diri dan juga mental ni lah. So salah lah juga aku kalau aku duk kata Jeff Hardy ni tak nak tolong diri sendiri kan, sebab kita tak tahu cerita yang sebenar-benarnya lagi, yang betul-betul 100% yang betul-betul accurate kan. Apa yang aku rasa bila Jeff Hardy dah dilepaskan ni adalah kempunan lah nak tengok dia one more run as WWE Champion. Aku rasa semua dah tahu yang untuk next WrestleMania the plan untuk main event tu adalah Roman Reigns dan juga Brock Lesnar. Aku somehow rasa Jeff Hardy boleh jadi orang yang sesuai sebenarnya untuk nak kalahkan Roman Reigns. Roman Reigns ni macam ketua kepala yang jahat, macam orang jahat yang besar apa semua. Jeff Hardy boleh jadi seorang underdog, boleh jadi a good underdog story dekat sini sebab ramai minat Jeff Hardy. Tapi itulah, aku dah rasa Jeff Hardy orang yang sesuai kalahkan Roman, tapi the plan is Roman dengan Brock. Bayangkan Jeff Hardy menang Royal Rumble and then cabar Roman untuk Universal Champion. Aku rasa akan jadi satu story yang baik nak menuju ke WrestleMania nanti. Kalau korang mencari monitor nak buat main game dekat PC ke, nak buat kerja, nak tengok movie ke, nak apa lagi, nak main game kat konsol pun boleh juga. Tak semestinya kena beli TV yang harga mahal kan. Boleh dapatkan monitor untuk main game kat konsol. Dan monitor yang korang patut dapatkan adalah monitor daripada Prism Plus yang aku angkat ni tadilah. Pak berat. Okay, ini brand daripada Singapura. Dah famous dah brand ni dekat Malaysia. Ramai dah orang tahu pasal Prism Plus X270 Pro. Dia ada banyak lagi model lain. Ada ultra wide, ada TV. TV 4K dia pun kira berbaloi juga harga. Dan yang paling penting ni lah, dia punya support tu yang paling penting kan. Dia punya service after sales. So kalau korang mencari monitor TV 4K, pergi je link dekat ruangan description yang aku letak kat bawah. Tekan and then korang boleh Usha. Korang beli Skodeng lah, Shopee Prism Plus. Okay, itu saja untuk video kali ni. Moga yang baik-baik je untuk Jeff Hardy, moga yang baik-baik untuk korang, moga yang baik-baik untuk aku juga. Doakan yang baik-baik. I'll see you guys again in the next video. Terima kasih, datang lagi. Mother Father.